Baik, kita mulakan Suratun Namli. Namli maknanya semut, ya. Cerita semut ni ada dalam kisah akan datang, iaitu Nabi Sulaiman, ya. Maknanya semut ni mendengar jejak Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya lalu, padahal jaraknya 3 batu lagi, ya. Dah dapat didengar oleh semut jejak Nabi Sulaiman dan juga tentera-tenteranya. Itu akan datang diceritakan, ya, kisah Namli ini, ya. Baik, kita mulakan. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Tosin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Tosin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka, itu. Ayatu, ayat-ayat. Al-Quran, Al-Quran. Wa kitabin, dan kitab. Mubin, yang terang. Ayat yang kedua. Hudan, sebagai petunjuk. Wa busyra, dan kabar gembira. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Allazina, ialah orang-orang yang yuqimuna, mereka mendirikan. As-salata, akan solat. Wa yu'tuna, dan mereka mendatangkan. Az-zakata, akan zakat. Wahum, walhal mereka. Hum saja, ya. Hum, mereka. Wahum bil akhir, betul-betul. Wahum, walhal mereka. Bil akhirah, dengan akhirat. Hum, di sini hum, mereka. Yuqinun, mereka yakin. Ayat 4. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. La yu'minuna, tidak mereka beriman. Bil akhirah, dengan akhirat. Zayyanna, telah kami hiaskan. Lahum, bagi mereka.
a'malahum akan amalan-amalan mereka. Fahum maka mereka ya'mahun mereka buta meraba-raba. Ayat 5. Ulaika orang-orang itu alladzina ialah orang-orang yang lahum bagi mereka su'ul azab seburuk-buruk azab. Wahum walhal mereka fil akhirati di akhirat hum mereka lah al-ahsarun orang-orang yang paling rugi. Okey, saya mak semula. Suratul Namli, surah semut. Diceritakan tentang ada satu kisah mengenai tentang semut. Ia akan datang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tosin, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ada yang meletakkan makna to tu tohir, sin tu salam. Tohir maknanya yang suci, salam yang sejahtera. Tapi lebih selamat kita serahkan pada Allah. Allah lebih tahu maknanya. Sama dengan alif lam mim, alif lam ra, ya. Ini dikatakan ya huruf muqatta'ah. Huruf potong. Ni huruf potong ni kita serah pada Allah saja lebih mengetahui. Itulah ya tafsiran daripada ya Ibnu Abbas. Dia kalau mentafsirkan huruf-huruf muqatta'ah, dia akan letakkan Allah a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Dia tak terjemah panjang-panjang, sebab tak ada pun ya tafsiran yang nak menterjemah huruf muqatta'ah ni panjang-panjang. Ya tak ada. Ya melainkan ya mereka ya menyerahkan kalimah-kalimah itu kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah a'lamu bimuradihi, Allah lebih mengetahui akan maksudnya. Tilka ayatul Quran. Itu ni isyarat jauh. Ya, kalau dah dekat, ya boleh terjemah ini. Contohnya, ya itu adalah ya Allah menunjukkan kepada Rasulnya, wahai Muhammad. Ya, Tosin itu juga adalah di antara ya ayat-ayat Quran. Jadi kalau kita baca Suratul Namli tanpa Tosin itu tak lengkap. Ya. Macam kita baca Alif Lam Mim. Ya, kalau tak dimulakan dengan Alif Lam Mim pun tak lengkap. Ya. Jadi ia termasuk di antara ayat-ayat Quran. Jadi Allah tujukan kepada Rasulnya dengan perkataan itu. Ya. Isyaratnya itu. Tapi Quran dah ada depan kita, boleh kita ya terjemah kepada ini. Jangan salahkan pula kalau kita jumpa Quran diterjemah tilka dengan makna hazihi. Ya, dengan makna hazihi itu makna ini. Tak salah. Ya, dalam segi tafsiran tak salah. Tapi dalam segi ayat tak boleh ubah.
Ya, contohnya tilka kita tukar dengan hazihi ayatul Quran, guna hazihi. Itu salah. Tapi dalam segi tafsiran, ya, kita boleh ubah, ya, itu dengan ini. Kerana ayat ini dah dekat dengan kita atau depan kita, maka kita terjemahkanlah dengan makna ini. Macam tu. Tapi tilka makna itu, ya. Boleh diterjemah dengan makna ini. Jadi jangan salahkan kalau ada Quran-Quran yang menterjemah, ya, ini adalah ayat-ayat Quran. Ya, jangan salahkan, tu betul tu. Ya, dalam tafsirannya. Yang salah kalau ditukar apa? Tosin hazihi ayatul Quran, hazihi ditukar, itu salah. Okey. Wa kitabim mubin, dan kitab yang terang. Mana kitab yang menerangkan kebenaran dan kebatilan. Inilah Al-Quran, kalau nak tahu. Ya, sebuah kitab yang menerangkan yang hak dan yang batil. Hudan sebagai petunjuk. Ya, petunjuk menunjuki, ya, hal-hal yang, ya, sesat. Jadi Quran ini telah menunjuki dari hal kesesatan-kesesatan. Wa busyrah, dan juga kabar gembira lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, Quran ini juga sebagai satu kabar gembira kepada orang mukmin yang membenarkan Quran ini dengan balasan Allah, iaitu syurga. Itulah kabar gembira untuk lil mukminin. Allazina yuqimunas shalah, iaitu orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Kalau orang mukmin tak mendirikan solat, dia belum lengkap sebagai orang mukmin. Orang mukmin mesti dilengkapi dengan mendirikan solat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mendatangkan zakat. Ya, akan zakat. Jadi agama-agama daripada dahulu yang diturunkan, yang Allah wahyukan kepada rasul-rasul dahulu pun, dua ayat ini, ya, sentiasa ada, iaitu mendirikan solat dan mendatangkan zakat. Ya. Jadi, ia nak menunjukkan bahawa dirikan solat itu adalah hubungan kita dengan Allah, dan mendatangkan zakat itu adalah hubungan kita sesama manusia. Jadi, ya, keduanya ini cukup erat. Hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu hubungan, ya, dengan Allah, tali hubungan dengan Allah, dan tali perhubungan dengan manusia. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, walhal mereka dengan akhirat mereka yakin. Kenapa mereka percaya Quran? Kenapa mereka mendirikan solat? Kenapa mereka, ya, mengeluarkan zakat? Ya, semua ini kerana dipercaya dan yakin adanya hari akhirat. Hari akhirat adalah hari pembalasan. Ya, sama ada kebahagiaan diterimanya ataupun, ya, azab yang akan, ya, menimpanya. Itulah akhirat. Ya, kerana yakin akhirat inilah, ya, dia yakin perkara-perkara yang gaib, yang Allah bagi tahu, yang Rasul bagi tahu. Syurga neraka itu adalah gaib, kita tak nampak. Tapi kerana kita percayakan akhirat atau yakin dengan akhirat ini, ya, kita percaya adanya syurga dan adanya neraka, adanya azab kubur. Ya, semua itu gaib. Ya, tapi kita percaya. Ya. Sebab apa? Kita yakin, ya, dengan akhirat. Baik, innal ladzina la yu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat. Ini sebaliknya pula. Dia tidak percaya kepada akhirat. Ya, kalau dia percaya pun hanya di mulut saja, di hati tidak. Itu sifat-sifat munafik dulu macam itu. Ya, dia beriman, ya, dengan Allah dan Rasulnya. Dia percaya dengan hari akhirat, tapi hakikatnya hatinya tidak. Ya, kalau seandainya dia tidak ada satu keyakinan, kepercayaan terhadap akhirat, zayyanna lahum a'malahum,
telah kami hiaskan bagi mereka akan amal-amal mereka. Selalu saya katakan hias ini adalah perkara yang benda yang tak cantik. Bila dihias ia akan jadi cantik. Rumah tak cantik dihias jadi cantik. Kalau dibiarkan saja tak cantik. Tapi kerana dihias jadilah rumah tu cantik. Itu asal hias. Jadi Allah hiaskan, kami ni Allah akan hiaskan amal-amal mereka. Amal-amal mereka ialah amal-amal syirik, amal-amal kebatilan yang batil, tapi mereka pandang elok, baik, seolah terhias kepadanya. Itulah amalan yang baik. Menyembah berhala itu baik, menyembah tauhid itu baik, mempersekutukan Allah tu, tapi mereka menganggap itulah yang baik. Sebab apa? Itulah hiasan. Yang batil, kotor, jadi dikatakan sebagai bersih dan dikatakan sebagai baik. Fahum ya'mahun, maka mereka buta meraba-raba. Buta meraba-raba ni, maknanya tidak nampak jalan untuk dia keluar daripada kebatilan itu. Sebab itu kadang dia mati, sanggup mempertahankan agama yang sesat itu sampai akhir hayat. Tak nampak jalan taubat, tak nampak jalan kembali kepada Allah sebenar. Mereka menganggap itulah jalan yang betul bagi dia. Inilah bila amal dia sudah terhias, jadi mereka tak nampak jalan keluar. Walaupun hal itu kadang terdetik di hatinya. Kenapa aku perlu sembah berhala? Kenapa aku perlu tunduk kepada guru-guru yang sesat? Semua itu adalah hiasan. Walaupun dia terdetik begitu, tapi terhias. Itulah yang betul bagi mereka. Akhirnya matilah dalam kesesatan. Itu nama ya'mahun. Ya'mahun ni buta raba-raba, tak nampak jalan nak bertaubat, nak kembali, tak nampak. Kalau nampak dan dia terkembali kepada jalan yang benar itu, baiklah dia tu. Tapi kadang sukar. Dia dah pegang sungguh-sungguh sampai akhir hayat dia. Sebab itu, mudah-mudahan kita terjauh daripada perkara-perkara ajaran yang batil, yang menyimpang, yang salah. Sebab itu Al-Quran memimpin kita kepada jalan yang lurus. Hadis adalah sebagai sunnah, penafsiran jalan yang lurus itu. Itulah jalan yang benar. Kata Nabi, gigitlah dengan gerham-gerham kamu, pegang sungguh-sungguh. Ulaika allazi lahum su'ul azab. Orang-orang itu ialah orang-orang yang bagi mereka seburuk-buruk azab. Orang-orang yang menyimpang daripada jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini jalan Rasul. Jalan Rasul. Jadi dia menyimpang daripada jalan Rasul, maka jalan itu adalah jalan sesat, jalan syaitan. Ini tidak termasuk orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dah tentulah memang dia ikut jalan syaitan. Tapi orang-orang Islam yang tak mengikut jalan Rasul, dia akan mengikut jalan syaitan, jalan hawa nafsu. Jadi semua ini akan mendapat su'ul azab, iaitu seburuk-buruk azab. Wahum, walhal mereka, fil akhirati, di akhirat, azabun. Wahum fil akhirati, walhal mereka di akhirat, wahum, humul ahsarun. Walhal mereka di akhirat, mereka lah orang-orang yang paling rugi. Asarun ni
ya, dikatakan isim tafdil. Kalau satu saja ahsaru, ya, tafdil. Kalau jamak, ya, ahsaruna. Itu jamak. Mana orang-orang yang paling rugi. Kenapa? Ya, kerana ya, akidah kepercayaannya telah menyimpang daripada kebenaran. Rasul dah ajarkan betul-betul, sungguh-sungguh, jangan sekutukan Allah, ibadati Allah, tapi diibadati selain Allah Ta'ala. Dia percaya kuasa yang lebih selain daripada Allah. Ya, kita suruh beribadat, ibadat ikut Rasul. Oh, tapi kita nafikan, ya, Rasul tu tak betul. Ya, yang betul guru kita. Habislah macam tu. Ya. Besok di akhirat, ya, mereka ni akan tergolong, ya, orang-orang yang paling rugi. Macam mana orang musyrikin, ya, rugi di akhiratnya, orang-orang Islam juga ada yang, ya, rugi di akhiratnya. Kerana apa? Dia Islam tapi dia menyimpang, ya, tergelincir daripada kebenaran. Ini, ya, kemudian, ya, dia mempertahankan, ya, kebatilan itu sungguh-sungguh, dan, ya, menutup pintu yang hak. Yang benar tu ada, tapi dia tutup. Yang batil itu lebih baik daripada yang benar tu. Dia boleh sanggup dia pertahankan. Ya. Baik, kita tengok dulu kita punya latihan dulu. Ya. Latihan hari tu nak buat saya makan. Okey, kita tengok latihan yang dulu. Ya. Kita buat saya makan hari ini. Cuba sebutkan, ya, buka mic, sebutkan dia punya kalimah yang suruh buat hari itu. Mic buka. Sorof, ya, sorof hari itu. Apa dia? A'mala. Satu, a'mala. Dua, ya, ejaan dia, huruf dia huruf alif. Oh, azkaro. Okey, azkaro, ya, azkaro. Tiga, oh, dua, ya. Dua pun dah banyak, kan? Tengok, ya, pelajaran sorof kita. Pertama, a'mala. Ya. A'mala mudhari'nya yu'milu. A'mala mudhari'nya yu'milu. Masdarnya masdar dia apa? I'malan. Ya, i'malan. Ada yang tak jumpa lagi? I'malan. Fi'il amar? A'mil. A'mil. Nahi? La tu'mil. La tu'mil. Okey, saya ulang. A'mala yu'milu i'malan. A'mil la tu'mil. La tu'mil. Isim fa'il? Mu'milun.
Mu'milun. Isim maf'ul mu'malun. Ya, betul. Mu'malun. Ini wazan 1 ya. Wazan 2 amala. Ada sabdu. Amala. Mudhari'nya yu'ammilu. Ammala yu'ammilu. Masdarnya ta'milan. Ta'milan. Amar dia amil. Amil. Nahinya la tu'ammil. Ya, la tu'ammil. Isim fa'il mu'ammilun. Isim maf'ul mu'ammalun. Ya, mu'ammilun, mu'ammalun. Okey. Wazan 3 panjang. Mala. Panjangkan ain alif. Mala mudhari'nya yu'amilu. Amala yu'amilu. Masdarnya imalan. Imalan. Amar amil. Amil. Nahi la tu'amil. Ada alif. Alif jangan buang. Wazan 3 tu ada alif. La tu'amil. Isim fa'il mu'amilun. Isim maf'ul mu'amalun. Mu'amilun, mu'amalun. Ya. Okey. Nombor 2 azkaro. Azkaro mudhari'nya yuzkiru. Azkaro yuzkiru. Masdarnya izkaron. Okey. Amar. Amar dulu. Azkir. Nahi la tuzkir. Isim fa'il muzkirun. Isim maf'ul muzkarun. Ya. Muzkarun. Okey. Wazan 2. Ada sabdu ya. Zakaro. Zakaro mudhari'nya yuzakiru. Yuzakiru. Masdarnya tazkiron. Kenapa muskiron pula? Tazkiron. Ya. Amar zakir. Zakir. Nahi la tuzakir. La tuzakir. Isim fa'il muzakkirun. Isim maf'ul muzakkarun. Ya. Okey, wazan 3 panjang. Ada alif. Zakaro. Ya, ada alif. Zakaro. Mudhari'nya
yuzakiru. Zakara yuzakiru. Ya, masdarnya zikaron. Zikaron. Ya. Amar zakir. Nahi la tuzakir. La tuzakir. Isim fa'il muzakirun. Isim maf'ul muzakarun. Muzakirun, muzakarun. Ya. Baik, ulang balik ya. Ulang balik. Nombor 1 a'mala. Ya, a'mala. Nombor 2 wazan 2 amala. Tengok madi saja. Nombor 2 amala. Nombor 3 amala. Wazan 3. Wazan 3 amala. Ya, wazan 1 amala. Wazan 2 amala. Wazan 3 amala. Ya. Baik, dalam segi makna, kalau ya kalau 3 huruf telah ya beramal ya. Kalau 3 huruf telah beramal ya. Kalau dah 4 huruf telah mengamalkan ia. Dia dah jadi maknanya mesti kena tambah-tambah tambahkan ya. Kalau 3 huruf ya amila, 3 huruf amila mana telah beramal ia. Ya. Tapi kalau dah 4 huruf a'mala contohnya. Ya, a'mala. Dah 4 huruf. Jadi telah mengamalkan ia. Tak boleh telah terjemah dengan biasa. Telah ya beramal ia. Tak boleh. Kita kena tambah dengan penambahan dengan kan ya. Jadi kalau a'mala jadi telah mengamalkan ia. Ya. Macam turun. Ya, macam turun, nazala turun. Terjemahnya turun, telah turun ia. Tapi kalau ada 4 huruf, kita kena tambah dengan kan, telah menurunkan ia. Anzala, ya. Jadi bila 4 huruf, makna dia kita kena buat penambahan dengan kan. Ya, dengan kan. Ya. Misal kata, ya, makna tolong, telah tolong ia. Tapi kalau dah 4 huruf, telah menolongkan ia. Atau telah memberi pertolongan ia. Kita kena tambah makna-makna yang melampau. Ya. Seperti makna itulah mekan macam tu. Ya. Dan a'mala ini sama dengan amala yang kedua, makna sama. Ya, amala juga maknanya sama dengan a'mala. Ya. Tetapi yang nombor 3, amala tak boleh samakan dengan nombor 1 dengan nombor 2. Amala ni kena makna yang berganda. Kalau ya main dengan makna telah bermain-main ia. Tapi kalau amala telah beramal-amal ia. Macam tu. Ya. Dia makna berganda. Ya, telah beramal-amal ia. Dia tak boleh telah beramal ia, salah. Ya. Jadi kena letak makna ganda. Macam contoh saya sebut, kalau makna main, dia jadi makna telah bermain-mainan ia. Telah bermain-mainan ia.
Ya. Kalau tolong, telah bertolong-tolongan ia. Itu makna nombor 3 tu kena pasti ya. Kalau wazannya mala contohnya panjang. Nasoro. Ya. Jangan terjemah satu. Terjemah makna berganda. Ya. Jadi sekarang amala telah telah beramal ia atau telah mengamal-amalkan ia pun boleh, asal makna berganda. Ya. Baik. Nombor 2, contoh nombor 2, azkaro ya. Azkaro daripada makna ingat. Zakaro makna ingat. Jadi bila 4 huruf, azkaro 4 huruf. Ya, zakaro juga 4 huruf. Jadi bila 4 huruf, maknanya mesti tambah dengan makna melampau. Melampau ni tambah me dengan kan ya. Jadi kalau ingat, telah mengingatkan ia. Macam tu. Jadi pada makna ingat, kita letak makna penambahan me dengan kan. Telah mengingatkan ia. Azkara telah mengingatkan ia. Zakara pun sama. Telah mengingatkan ia. Sama makna. Ya. Hanya yang nombor 3 kena maknakan ganda. Macam mana? Kalau zakara, ya, kita boleh terjemah begini. Telah ingat mengingatkan ia. Ya. Telah ingat mengingatkan ia. Kalau nak ringkaskan, telah saling mengingatkan ia. Ya. Jadi makna tu mesti ada perlawanan. Ya, ada perlawanan. Artinya ada tak satu. Ada perlawanan. Ya. Telah ingat mengingatkan ia. Zakaro. Ya. Okey, faham tak tu? Ya. Kalau 3 huruf, ya, dia tidak melampau. Dikatakanlah lazim. Ya. Kalau 3 huruf disebut lazim. Tapi kalau ada 4 huruf, ia disebut, ya, makna dalam segi makna disebut melampau. Ya, dengan Arabnya menyebut mutaaddi. Ya. Mutaaddi. Mim ta ain dal ya. Ya, mim ta ain dal ya. Mutaaddi. Ya. Mutaaddi itu makna melampau. Ya. Jadi bila kita faham antara 3 dengan 4, nanti dalam memberi makna, ya, sekurang-kurangnya, ya, kita ada ilmu dan tidak salah. Kalau 4 huruf kita terjemah juga macam makna 3 huruf lazim, itu yang tak faham sorok. Ya. Contohnya misal kata kita jumpa, ya, anzalah. Anzalah kita terjemah telah turun ia. Itu yang tak faham sorok. Ya. Kalau anzala, alif nun zailam 4 huruf. Anzala 4 huruf. Bila 4 huruf, kita terjemahkan telah menurunkan ia. Itu betul. Tapi kalau jumpa 3 huruf, nazala saja. Telah turun ia. Itu betul. Itu kita faham sorok macam itu. Ya. Itu beza 3 dengan 4. Sekarang yang kita belajar ialah 4 huruf. Ya. Okey. Kita teruskan lagi a'mala tadi. Madi a'mala. Wazan 2 amala. Wazan 3 apa? Amala. Sekarang ni kalau kita nak jadikan fi'il amar, ya, kita pandang madi, tak payah tengok fi'il amar. Pandang madi boleh buat fi'il amar. Ya, macam mana nak buat fi'il amar? Kita bunyikan bawah huruf kedua. Ya, baris kedua. Contohnya ma tu baris kedua tu. Ain tu tak dikira baris sebabnya dia dah mati. Ya. Jadi ma tu baris kedua, bariskan bawah. Ya, amil. Jadi amil dah jadi fi'il amar. Ya, kita tengok fi'il madi dah boleh buat fi'il amar. Supaya tak salah buat fi'il amar, sebab itu sebab bagi tahu tentang, ya, dia punya teknik ringkas untuk kita faham fi'il amar daripada 4 huruf ni. Okey. Ya,
A'mala, kalau nak jadikan fi'il amar apa? A'mil. Bunyikan bawah yang kedua. A'mil. Dah jadi fi'il amar. Tak payah nak tengok wazan panjang-panjang. Jauh-jauh. Tengok fi'il madi saja. Ya, kita dah boleh buat fi'il amar. A'mil. Ya. Kalau azkaro, apa nak bunyikan fi'il amar? Azkaro. Azkir. Apa? Bunyikan bawah. Bunyikan bawah baris kedua. Ingat. Pegang saya punya. Saya bagi tahu pegang tu. Iaitu bunyikan bawah baris kedua. Ya. Jadilah fi'il amar. Okey, kita balik kepada a'mala. Kalau a'mala, fi'il amarnya apa? A'mil. A'mil. Kalau wazan 2, ammala sama juga. Bunyikan bawah yang kedua. Ammil. Apa dia? Ammil. Jangan tengok fi'il amar, tengok fi'il madi. Tengok fi'il madi boleh buat fi'il amar. Ya. Macam mana buat fi'il amar? Cuba terangkan. Bunyikan apa? Baris kedua letak bawah. Letak bawah. Jadilah fi'il amar. Ya. Matikan ujung. Sebab amar kan mati. Jadi matikan. Ulang balik. Kalau a'mala, a'mil. Kalau ammala, ammil. Wazan 3 pula. Amala, amil. Sama juga. Dah jadi fi'il amar. Jadi ada teknik-teknik yang kita lebih senang. Ya, nak lebih ringkas. Tak jauh-jauh nak mencari fi'il amar. Ya, contohnya fi'il amar kan lepas daripada masdar. Jadi kita dah boleh loncat terus, tak payah ke masdar. Kita fi'il madi dah boleh loncat fi'il amar. Macam tu. Ya. Lain sekali ya, supaya mahir. Kalau a'mala, amar, a'mil. Kalau ammala, amil. Kalau amala, amil. Okey. Wazan contoh kedua, azkaro, azkir. Zakaro, zakir. Ke bawah ya. Zakaro, zakir. Ya. Tengok fi'il madi boleh buat fi'il amar. Itu kaedah dia. Tengok fi'il madi boleh buat fi'il amar. Ya. Lain sekali. Azkaro jadi azkir. Zakaro, zakaro, zakir. Zakaro, zakir. Ya. Jadi supaya tak salah buat fi'il amar. Ya. Okey. Nombor 2. Ya, kita tengok mudhari' pula. Ya, mudhari'. Kalau a'mala, mudhari'nya apa tadi? A'mala yu'milu. Yu'milu. Ya. Kalau a'mala, mudhari'nya yu'milu. Jadi, kita pandang fi'il mudhari', kita boleh buat fi'il nahi. Fi'il nahi. Ya, fi'il nahi ni jangan ya. Jadi tak payah tengok fi'il nahi. Tengok saja fi'il mudhari' dah boleh buat fi'il nahi. Macam kita tengok fi'il madi boleh buat fi'il amar. Sekarang kita tengok fi'il mudhari' boleh buat fi'il nahi. Macam mana caranya? Iaitu ya tukar jadi ta. Ya yang ada tu yu'milu, yu'milu. Ya tukar jadi ta. Jadi bunyinya tu'milu. Apa? Tu'milu. Ya. Tu'milu. Kemudian bila dah bunyi tu'milu, letak lam alif. Sebab fi'il nahi mesti ada lam alif. Jadi lam alif bunyikan atas. La barisnya tu'mil. Jadi ya jadi ta tadi. Jadi bunyinya la
tu'mil. Ya. Jadilah fi'il nahi. Fi'il nahi penambahan dia apa? Lam alif dengan ta apa? Lam alif dengan ta. Jadi fi'il mudhari' tu tukar ya jadi ta. Jadilah baris jangan tukar-tukar takmil pula. Takmil salah. Ikut mudhari' tu'mil. Ikut baris mudhari'. Barulah betul fi'il nahi kita. Kalau tak salah sebab kita tak tengok mudhari' dia, ya. Okey, nombor 2 pula. Kalau azkara mudhari'nya apa? Tak. Azkara yuzkiru. Okey, yuzkiru nak jadikan fi'il nahi, ya jadi ta. La tuzkir. La tuzkir. Ya jadi ta. Sebab fi'il nahi lam alif dengan ta. Jadi ya tu yang mudhari' tukar jadi ta baris, jangan tukar. Kalau tukar salah. La tuzkir. Macam ya. Sebab itu kadang kalau kita buat fi'il nahi la tazkir, salahlah la tazkir sebab tak ikut mudhari' dia. Ya. Okey, la tuzkir. Okey, kita ambil balik atas. A'mala yu'milu. Kalau yang wazan 2, ammala mudhari'nya apa? Ammala yang ada sabda tu. Tak. Mudhari' dulu sebut. Sebut mudhari' dulu. Yu'ammilu. Sebut mudhari'nya dulu ya. Ammala mudhari'nya apa? Yu'ammilu. Kalau nak jadikan fi'il nahi, letak lam alif. La tu'ammil. La tu'ammil. Jadi ya tu tukar jadi ta. La tu'ammil. Baik, yang wazan 3, amala mudhari'nya apa? Mudhari' sebut. Yu'amilu. Kalau nak jadikan nahi, la tu'amil. La tu'amil. Ya. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2. Azkara mudhari'nya yuzkiru. Kalau nak jadikan nahi, nahi la tuzkir. La tuzkir. Baik. Wazan 2, zakara mudhari'nya yuzakiru. Yuzakiru. Kalau nahi, la tuzakir. Ya tukar jadi ta. La tuzakir. Wazan 3, zakara mudhari'nya yuzakiru. Kalau nahi, la tuzakir. Ya. Nampak tak? La tuzakir. Okey. Untuk latihan selanjutnya, ya, selanjutnya untuk akan datang lepas raya lah nampak ini. Lepas raya. Ini untuk kerja rumah lepas raya. Ayat Quran, ya. Ayat Quran ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 dan 5. Ayat 4 ayat 4 maladah. Ya'mahun. Ya'mahun. Kalau nak jadikan wazan 4 huruf apa? Ain mim ha 3 huruf. Kalau jadi 4 huruf tambah alif. Apa dia? A'maha. Ya, a'maha. Kemudian ayat 5 ahsarun. Apa huruf 3 hurufnya? Kha sin ra. Jadi kalau 4 huruf apa? Alif kha sin ra. Ahsara. Ya, maknanya telah merugikan ia. Ya.
Latihan 2 saja itu, tapi 2 tak 1 jadi 3 ya. Jadi 3. Jadi 3 wazan. Cetak 1 jadi 3 wazan. Kemudian ya, kerja rumah terjemah sampai ayat 13 ya. Sampai ayat 13 sahaja. Ya. Ayat 13. Baik, sekadar itu dulu kita punya kuliah.